Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk korang semua. So korang, apa khabar korang semua guys? Awi mendoakan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Amin ya Allah. Jadi guys, macam biasa Awi nak mengucapkan lagi terima kasih banyak-banyak dan juga ribuan maaf. Mungkin Awi ada mengecewakan korang disebabkan video-video Awi yang terlalu lama baru nak upload. Jadi Awi minta maaf sangat dan insyaAllah Awi akan cuba lagi yang terbaik. Tapi guys, di sini kalau korang memang nak Awi memperbanyak lagi video-video Awi, korang boleh support channel Awi dengan menekan butang subscribe dan tonton semua video-video Awi. So dengan itu Awi bolehlah membuat video yang lebih banyak lagi. Dan maksudnya Awi boleh fokus lah dekat channel Awi ni. So Awi tak lari-lari lagi. Sekarang ni kan Awi masih kena lari-lari lagi ke kebun dengan anak-anak yang ramai. So harap korang faham ya. So, kalau korang nak banyak lagi Awi mengeluarkan video Awi, so jangan lupa subscribe ya guys ya. Dan korang boleh like kalau korang suka video Awi tu, dan juga boleh sharekan ke kawan-kawan terdekat korang. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, kali ini Awi hadir untuk membawakan dua lagi kisah, di mana dua kisah ini satunya adalah daripada subscriber yang telah menghantarkan ceritanya, yang telah mengongsikan ceritanya kepada Awi untuk Awi kongsikan kepada korang. Dan satu laginya cerita di mana cerita ini adalah pengalaman Awi sendiri dan keluarga lah di saat itu. Dan cerita ini merupakan kisah menyewa rumah yang berpenghuni. Jadi guys, kalau korang nak tahu ceritanya, korang boleh layan video Awi ni dari awal sampai habis. InsyaAllah Awi akan cerita semua dekat korang. So, tanpa buang masa lagi, jom kita ke ceritanya. Santuy. Cerita ini telah dikongsikan dengan salah seorang subscriber. Terima kasih banyak ya. So dia pun ingin dikenali sebagai Awi juga. So okay, seperti nama Awi sendiri, baiklah. Jadi Awi ni guys, dia mengalami satu pengalaman yang menyeramkan di saat dia menyewa rumah somewhere dekat setapak. Somewhere dekat setapak, tapi dia tidak ingin diberitahu di mana exactly tempat yang rumah dia menyewa tu. Jadi guys, dia menyewa rumah itu. Rumah itu adalah rumah, dia punya clue. Rumah itu boleh dikatakan, kalau Awi sebut ni memang korang dah tahulah. Jadi Awi bagi clue yang agak sipi-sipi lah, tipis-tipis. Dia bukan flat, tapi dia mempunyai rumah tu tingkatnya taklah berapa banyak. Mungkin dalam 10 tingkat je. Tapi rumah itu memang sangat dikatakan sangat luas. Masa dia masuk rumah tu guys, rumah itu telah dipenuhi dengan furniture, macam fully furnished lah. Dan ia mempunyai 2 bilik tidur, di mana bilik tidur tu sangatlah luas dan dipenuhi dengan cermin tau. So dia punya wardrobe, dia punya lemari tu dia built in. Menurut gambaran yang Awi dapat, dia bilik tidur utama mempunyai ruangan sangat luas dan mempunyai satu almari wardrobe yang di built in sekali. Dan juga dipenuhi dengan cermin kaca lah kan. Kaca-kaca. So bila penuh dengan kaca-kaca tu, dia memang boleh nampak lah diri dia kalau sedang tidur, sedang berjalan kat situ. Sebab wardrobe tu sangatlah luas dan mempunyai kaca dari atas sampai ke bawah. Korang boleh bayangkan tak? Jadi guys, harap korang boleh bayangkan macam mana bentuk rupa dia. So ini bilik tidur. Pintu masuk sebelah sini sepanjang-panjang tu wardrobe. Dan sebelah sini adalah katil dia, di mana katil itu berukuran king size. Sampai sebegitu detail ni guys. Jadi di sebelah katil tu kalau jalan nampak sikit sampailah ke bilik air. Jadi Awi ni bila dia dah berpindah dekat sana, dia mula-mula memang tak ada mendapatkan apa-apa keganjilan atau kejadian-kejadian yang pelik atau menyeramkan. Di mana bila dia dah mula sebulan duduk dekat sana, dia mula merasakan ada macam hawa-hawa yang lain lah daripada biasanya. Lepas tu kan guys, bila dia dah mula duduk dekat sana, sebulan ke atasnya, tak silap Awi, dia duduk dekat sana dekat 2 tahun tau, dia cerita dengan Awi. Jadi si Awi ni dia bila dia dah sewa dekat sana, dia dah mula sebulan, dia mulalah dengar bisik-bisik daripada jiran dia, di mana jiran dia menceritakan bahawasanya dekat area sini ada orang yang membela
hantu raya guys. Bila dia dah dengar macam tu, di mana dia kata benda tu dia akan datang dengan bentuk keluar. Jadi guys, bila si Awi ni dah dengar cerita kasak kusuk macam tu, dia pun macam was-was lah mulanya. Tapi dia tak ambil endah lah. Di mana untuk pengetahuan korang juga, si Awi ni dia duduk bersorangan dekat sana. Dia ada family, tapi familynya duduk dekat somewhere in KL juga. Cuma dia memang duduk solo dekat sana bersendirian. Jadi guys, bila mana dia dah mula dengar kasak kusuk tu, mungkin dia dah mula tersimpan lah di dalam fikiran dia, tapi dia tak mengendahkan. Bagusnya Awi ni di situ. Jadi hari ke hari berikutnya dia mula menemui kejanggalan demi kejanggalan atau kepelikan, kejadian-kejadian yang pelik dan mungkin agak menyeramkan. Jadi Awi ni di saat itu dia ada membela haiwan berupa hamster. Jadi guys, bila mana pernah satu hari tu dia cerita dia dah balik kerja, dia keluar lagi dengan kawannya. Dia tak balik rumah langsung, so dia keluarlah dengan kawan dia. Bila mana dia dah balik daripada melepak, chill out dengan kawan-kawan, dia balik, dia dapati hamster dia tu telah terlepas daripada kandang dia. So mulanya Awi ni pun terkejut juga, tak, sebab sebelum ni dia memang tak pernah hamster tu tak pernah terlepas dari kandangnya. Maknanya dia pergi kerja tu, dia memang dah make sure benda tu dah di lock, kandang hamster yang kecil tu kan. Tapi di mana dia hairan di kala itu, hamster dia boleh-bolehnya terlepas dan kandang tu terbuka luas. Jadi dia pun macam heran lah. Tapi dia tak mengindahkan juga kejadian itu. So dia pun mencari hamster dia, dah jumpa, dia letaklah balik dalam kandangnya. So di hari-hari berikutnya, kejadian itu pun berlaku lagi guys, di mana kandang hamster dia terbuka. Tapi yang hairannya guys, hamster tu tak keluar, tak lari dari kandang, tetapi melainkan hamster dia tu ada dua, dan salah seekor dari hamster dia tu telah pun mati dekat dalam kandang tu tanpa sebab. Sebelum ni Awi ni kalau dia nak tidur, kadang dia bawa hamster dia tidur bersama dia lah. Pada ketika itu dia tengok hamster dia memang sehat. Tapi yang herannya, tiba-tiba je dia boleh mati macam tu je. Macam tu, si Awi ni pun bercadang untuk membeli lagi satu hamster untuk kawan hamster dia yang tertinggal ni. Bila dia dah beli, so hamsternya tu adalah kawan lagi. Tapi guys, di hari-hari berikutnya, korang nak tahu, ada lagi kejadian-kejadian yang aneh yang berlaku. Di mana? Di rumah itu, bila Awi ni mandi di masa maghrib, lampu bilik air mesti akan mati dengan sendirinya. Dan itu berlaku hampir setiap kali bila Awi mandi maghrib. Korang bayangkan, lampu lain tak ada mati, tapi lampu bilik air tu je yang mati. Dan satu hari tu dia juga menceritakan bila mana dia pernah nampak keluang yang diceritakan oleh jiran-jiran tu pernah singgah kat balkoni rumah dia. So dia pernah memang nampak benda tu, tapi dia tak mengindahkan lagi. Dia anggap macam mungkin ni memang kebetulan kot, keluar tu memang nak datang. Tak apalah, buat tak tahu je lah. So bila sampailah juga satu hari tu, ada satu kejadian yang menghairankan, di mana hamster dia ni tengah tidur guys. Tiba-tiba hamsternya tu berlari dekat, kan korang tahu tak ada yang rolling untuk hamster lari tu kan, macam treadmill hamster tak yang berpusing-pusing. Tiba-tiba malam tu hamster tu begitu gelisah sehingga dia berlari-lari dekat roll yang untuk exercise hamster tu. Dia berlari-lari sampai Awi pun terbangun, boleh dengar hamster tu lari. Tapi bila mana Awi tu dah bangun, dia tengok hamster dia memang tengah berlari macam tu, dia pun ambil hamster tu, tenangkan lah. Dia cuba tenangkan hamster dia dan dibawa lah tidur. So bila hamster tu memang tidur dengan Awi pun tanya juga kan, tak terimpit ke hamster tu tidur? Tak, hamster tu memang tahu dia nak ambil spot-spot dekat mana yang selamat untuk dia tidur dengan si Awi ni. Jadi guys, di mana Awi ni mula dah terbiasa lah dengan kejadian-kejadian yang tak berapa macam ekstrim sangat, tapi memang menghairankan jugalah. Di mana yang macam Awi bagi tahu tu, bila dia mandi maghrib, lampu akan padam. Lepas tu satu lagi kejadian yang berlaku, iaitu macam Awi bagi tahu tadi, bilik rumah tu ada dua bilik kan guys. So bilik sebelah tu memang tak pernah Awi pakai, dan dia buat macam jadikan bilik guest room lah. Kalau ada tetamu datang, dia akan
tidur dekat sana. Sampailah satu hari ni guys, ada salah seorang kawan dari Awi ni ingin tidur dekat rumah Awi ni lah. Dia pun call lah Awi ni nak bermalam dekat rumah Awi tu. So Awi ni pun mengizinkan lah. So dia suruh, tak apa, kau pakailah bilik tu, ada bilik guest room dekat rumah aku ni. Jadi kawan dia pun tidurlah kat situ. So bila di petang hari, di mana hari itu tepatnya hari cuti, kawan Awi ni pun melepaklah dekat rumah Awi tu. Dan sebelumnya Awi ni dah bagi tahu. Contohlah nama kawan dia Ina ya. Ina, kalau kau nak mandi, kau jangan mandi tengah maghrib tau. Make sure kau mandi sebelum maghrib. Baik kau mandi awal-awal. Dia cakap macam tu. Tapi kawan ni macam malas-malasan lah untuk mandi awal sangat. So dia kata nantilah, kejap lagi lah, inilah itulah. Tapi di mana bila dia mandi betul-betul bertepatan di masa maghrib guys, korang nak tahu benda tu pun berlaku lagi. Bila dia mandi, tiba-tiba lampu bilik air dia mati dengan sendirinya. Dan kawan Awi tu dengan cepatnya Sina tu pakai tuala dengan kepala masih bersyampu berlari keluar. Awi, kau matikan lampu Lepas tu Awi pun kata, kan aku dah bagi tahu. Kau saja dia kata. Tak, aku dari tadi kat sini, kat ruang tamu ni je. Aku dah cakap dengan kau jangan mandi maghrib. Kau tak nak dengar, dia kata. Tapi kawan dia ni macam dia ingat macam kau saja je lah ni. Lepas tu dia pun masuk bilik air. Dia continue mandi dia. Tiba-tiba guys, korang nak tahu, lampu tu mati lagi dengan sendirinya. Lepas tu kawan Awi ni pun dah mula mempercayai lah apa yang Awi cakap. Dah macam tu dia mandi cincai-cincai, dia pun keluar lah. Dia pun terus duduk sebelah Awi. Bila dia dah pakai baju, dia terus duduk sebelah Awi. Lepas tu dia pun bertanya lah dengan Awi, apa jadi dekat rumah ni, ada benda ke, dia kata. Dah tu Awi pun menjawab lah. Awi pun tak pasti, tapi itulah yang Awi lalui. Cuma kalau ada pun mungkin dia tak adalah mengganggu sangat. Awi pun tak adalah menginginkan sangat. Cuma Awi selalu mengamalkan. Di mana bila dia nak masuk, dia selalu bagi salam kat rumah tu. Lepas tu bila dia ada rasa benda-benda hawa-hawa yang ganjil, dia akan membaca-baca ayat. Lepas tu dia macam berbisik dengan diri sendirilah. Yang dia cakap lah macam, aku tahu kau mungkin duduk sini dulu dari aku, tapi aku ni penghuni baru dekat sini. So maksudnya kau jangan kacau aku tak kacau kau. So kita duduk di tempat masing-masing. Macam tu si Awi selalu amalkan, bercakap-cakap macam tu lah. Di samping itu memang solat, mengaji tu memang kena jagalah guys kan. So guys, bila mana Awi duduk dekat situ, dapat korang bayangkan dengan keadaan yang bersorangan. Tapi pada Awi tu mungkin memang ada makhluk. Memanglah, of course ada makhluk dekat mana-mana kan guys. Tapi macam Awi ni, dia tak mengindahkan dengan apa yang dia buat tu. Rasa Awi ada betulnya juga cara dia menghandle keadaan tu. So itulah cerita yang pertama yang telah dikongsikan Awi kepada Awi, yang Awi kongsikan kepada korang semua. So guys, kita sambung ke cerita yang kedua, iaitu pengalaman yang berdasarkan pengalaman Awi sendiri. Di mana Awi menyewa rumah. Rumah ini Awi sewa adalah rumah 2 tingkat untuk kakak Awi yang tinggal bersama anak dia. Dia single mother, dia tinggal bersama 4 orang anaknya. So kita sambung cerita yang kedua. Santuy. Okay guys, cerita yang kedua ni pula, kejadian ini berlaku lebih kurang 12 ke 13 tahun lepas. Pada masa tu anak-anak buah Awi ni masih kecil. Di mana kakak Awi adalah seorang single mother. Dan di mana di saat itu kakak Awi pun mula nak berpindah ke sini, ke area tempat Awi duduk sekarang ni. Dan Awi pun mencarikanlah rumah untuk dia. Pada masa itu kebun ini mempunyai 8 orang pekerja, iaitu yang pekerja dari Indonesia. Dan diorang ni duduk dekat sini je. Sebab kat sini dah ramai, so Awi pun mencarikanlah dia satu rumah untuk dia, supaya dia boleh stay dekat dengan Awi lah, dekat dengan kebun ni, dengan anak-anak dia. Jadi di mana Awi mencari rumah, Awi dapatlah satu rumah ni guys. Rumah ni memang nampak selesa gila. Rumah dia rumah 2 tingkat, rumah teres 2 tingkat. Yang sebelah-sebelah pun ada jiran. Tapi mula-mula Awi nak cari rumah corner lah, supaya seronok anak-anak tu luas kan. Tapi sebabkan tak dapat rumah corner, rumah yang kira ada jiran kanan kiri pun boleh jugalah. So Awi ambil lah rumah tu untuk kakak Awi dan anak-anak dia. Di mana rumahnya memang luas, memang selesa gila guys. Dengan pagar semua komplit, grill kat atas
atas bawah ada grill. So anak budak-budak agak selamat lah, agak safety lah untuk diorang duduk dekat sana. Jadi Awi dah sewakan rumah tu. Pada mulanya masuk memang Awi rasa selesa, cuma ada macam rasa hawa yang agak lain sikit lah. Jadi bila mana Awi dah bawa kakak Awi suruh ajak dia tengok rumah tu, nak tak rumah ni. Di mana rumah tu dekat atas ada 2 bilik, dekat bawah ada 1 bilik. Dan dia mempunyai ruang tamu yang agak luas, guys. So pada Awi tu memang cukup lah untuk kakak Awi dan anak-anak dia, memang lebih daripada cukup. Dan bila Awi dah jumpa dengan owner ni, bercerita dan buat bayaran semua dah settle, kita orang pun cepat-cepat lah buat pemindahan barang-barang semua daripada KL ke mari. Jadi guys, bila dah pindah, barang-barang kakak tu dah pindah semua, mula-mula je pindah dah mula ada kepelikan di situ terjadi. Di mana anak buah Awi ni guys, yang umur 4 tahun, dia selalu terbangun malam tu guys. Dan peliknya dekat sini, bila dia terbangun malam, dia akan turun ke bawah sendiri, seorang-seorang. Dia akan macam berborak-borak dengan seseorang. Mula-mula kita orang tak notice tau. Tapi lama-kelamaan, setelah sebulan, 2 bulan duduk kat sana, Awi pun masa tu belum permanent duduk kat sini tau. Masih lari-lari ke KL mari. Sebab masa tu Awi masih menjalankan beberapa bisnes lah, kecil-kecilan dekat KL tu. Yang car wash lah, adalah sikit-sikit kan. Seperti video yang Awi cerita sebelum ni, yang Awi ada car wash. So Awi masih lari-lari lah ke KL, datang sini. Jadi guys, tak berapa lama, dalam sebulan 2 bulan tu, kakak Awi bercerita mengadukan ada beberapa kejanggalan yang berlaku dekat rumah tu guys. Yang nombor satunya itulah yang macam Awi cakap, kakak Awi ni selalu mendapati anak dia tengah malam bangun, turun dan macam berborak. Bila kakak Awi datang dan bertanya macam, baby cakap dengan siapa? Dia macam heran-heran. Dia macam orang yang tak tahu nak cakap apa. Dah kakak mak dia pun cakap lah, dah naik, jom naik atas tidur. Masa tu Abah pula berada di kebun ini. Abah stay dekat kebun ini. Jadi guys, bila mana kakak Awi ni pun dah mula mengadukan benda-benda yang ganjil yang telah berlaku di rumah dia, Awi pun mengambil inisiatif memberitahu dekat Abah lah. Sebab Abah masa tu duduk dekat kebun ni. Yang Awi pun masih ulang-alik dekat KL. Kadang-kadang kesini, kadang-kadang stay dekat KL. Jadi Awi pun bagi tahulah dekat Abah. Cakap, Abah boleh tak bermalam dekat rumah Umi? Awi biasa panggil kakak Awi ni dengan panggilan Umi. Dia cakap, boleh tak bermalam dekat rumah Umi? Tengok keadaan kat sana. Abah kata, kenapa? Macam ada benda lah, anak-anak ni macam kurang selesa. Awi cakap macam tu. So Abah pun tak tunggu lagi, Abah terus tidur sana dan bermalam di sana. Di mana malam itu Abah mengambil bilik bahagian bawah tau. Bilik bawah, Abah tidur dekat bawah tu. Lepas tu guys, bila Abah dah tidur dekat bawah tu guys, tak berapa harinya pun Awi sampailah. Bila Awi tengok dekat KL sana semua okey, kerja-kerja Awi okey, boleh ditinggal, Awi pun datanglah kemari. Awi datang kemari, Awi terus pergi ke rumah Umi. So Awi datang sana, Awi pergilah jumpa Umi dengan Abah ada dekat sana sekali. Jadi berborak-borak lah kita orang. Bila ada Umi, Abah tak adalah menceritakan apa-apa masa. Tapi bila kakak Awi dah bergerak, dah pergilah ke dapur ke mana, barulah Abah bisik dengan Awi. Awi tanya dengan Abah, ada apa-apa tak kat rumah ni? Ke macam mana? Lepas tu, rumah ni memang ada ni sikit lah kata Abah. Sebab apa? Bila Abah tidur, Abah kata dia rasa macam ramai dekat bilik tidur dia tu. Begitu ramainya orang yang menjengah dia macam ni. Dia tengah tidur. Korang dapat bayangkan tak perasaan ni macam mana? Tapi Abah Awi ni memang superhero dan memang steady gila orangnya. Jadi guys, bila mana Abah Awi dah dapat rasa macam tu, Abah Awi lebih kerap lagi lah tidur dekat rumah kakak Awi ni. Jadi dia selalu dah tidur dekat rumah Umi tu dan membuat mengaji-ngaji dan apa-apa yang patut lah kan. So bila masa tu Awi rasa Abah boleh handle. So Awi pun tak adalah risau sangat sebab Abah ada kat situ. Korang nak tahu juga, bila mana Abah Awi tu tidur dekat sana, anak buah Awi ni tak pernah lagi bangun malam dan turun sendiri kat tangga tu. Yang umur 4 tahun tu, dia tak pernah lagi turun dan tak pernah lagi dijumpai berborak-borak sendiri. Tapi guys, kejadian itu berlaku balik bila mana pada suatu hari tu Abah nak pergi ke rumah adik-adik beradik yang lain lah, nak bermalam kat sana. Jadi bila mana Abah dah pergi,
Abah pun bagi tahu dengan Awi. Awi, apa malam ni Abah nak tidur rumah abang Awi yang nombor sekian lah contohnya kan. Nak pergi tidur rumah Angah. Dah lama dah tak pergi KL ni. Okey lah Awi kata. So bila Awi dah arrange kan, hantar Abah semua, Awi pun baliklah dekat sini. Bila Awi balik sini, Awi pun tidurlah dekat rumah kakak Awi. Awi tak tidur dekat kebun. So siang hari Awi pergi kebun, checking apa yang patut, buat kerja apa yang patut. Malamnya Awi terus balik rumah kakak Awi tu. Di mana? Bila Awi tidur dekat rumah kakak Awi tu, untuk pengetahuan korang juga, sorry ya guys, lupa, Awi ada ambilkan seorang pembantu lah, orang gaji untuk bantu kakak Awi urus rumah tu dengan anak-anak lah. So di masa itu orang gaji tu adalah seorang yang dari Indonesia juga, dan dia memang sangat baik. Jadi nama dia boleh kita bagi nama Nur. Jadi Nur ini adalah mengadukan beberapa cerita dengan Awi semasa dia duduk dekat sana. Dia pun bercerita lah, dia kata, Kak Awi nak tahu tak, ada satu malam tu Kak, dia kata Nur nak pergi bawah. Jadi bila Nur turun tangga, Nur rasa macam ada something tau Kak. Lepas tu Awi tanya, bila Nur dah pergi minum, Nur nak naik lagi ke atas, Nur perasan bila kita naik tangga, kita boleh nampak kan bawah tu kan, ada sesosok perempuan yang tengah mencangkung dengan baju putih dengan rambut yang sangat panjang. Korang tahu, Nur boleh nampak benda tu, tapi Nur tak berani nak bagi tahu dengan Umi, takut Umi nanti macam mana pula. Bagus Nur, bagus, jangan bagi tahu apa-apa dekat diorang. Tak apa, kalau ada apa-apa bagi tahu dengan Mak Wi je. So Nur pun kata okey sip. Jadi Awi tanyalah dia, benda tu berlaku bila? Abah ada ke tak ada? Bila Abah tak ada, baru-baru ni je Kak, dia kata. Okey lah, tak apa. Dia cakap, bila Awi dah bermalam dekat sana, malam pertama tak ada apa-apa yang berlaku. Awi memang standbykan diri lah untuk anything happen. Bila malam tu memang bukan Awi tunggu tau, tapi Awi nak tahulah apa bendanya lagi yang berlaku. Jadi bila malam itu, Awi saja tidur dekat bawah tu guys. Awi saja tidur dekat bawah, dekat ruang tamu tu, di hadapan TV. Awi tidurlah dekat sana. Bila Awi tidur je dekat sana, azan guys. Bila mana Awi dah tidur dekat bawah tu, korang nak tahu ada something yang berlaku, iaitu terjadi satu bunyi-bunyi yang sangat bising tau dekat bawah tu. Tepatnya di mana guys? Di dapur. Jadi Awi dengar lah dapur tu macam kelentung macam orang masak guys. Bila mana Awi dah terbangun macam tu, terbuka mata, Awi dengar, biar betul. Awi pergi terus ke dapur. Bila Awi hidupkan lampu, tak ada satu barang pun yang bergeser ataupun beralih daripada tempatnya. Awi tengok macam tak ada orang memang. Tapi bila mana Awi cuba tidur lagi, Awi mula dengar gesekan meja makan tu punya kursi. Banyaklah bunyi-bunyi yang sangat pelik pada Awi, sebab tak ada orang dekat dapur malam tu. Jadi Awi pun tidur, Awi cuba hidupkan lampu dan Awi cuba biarkan lampu tu hidup. Jadi guys, bila mana Awi tidur dalam keadaan lampu tu hidup, memang tak ada bunyi apa-apa pun dekat situ. So malam tu memang dah tenang. Awi pun mula study lah pasal benda ni kan. Okey, kalau dia ni nak kena hidup lampu, okay fine. Untuk pengetahuan juga, Awi ni sebenarnya bukan orang yang berani sangat. Tapi kalau Awi dah bertempat dekat tempat tu, maknanya itu dah macam tempat Awi lah. Awi dah merasakan itu tempat Awi. So Awi agak confident, agak berani lah. Dikatakan berani pun taklah juga berani sebenarnya. Tapi kalau untuk cek-cek macam tu 2-3 malam macam dekat kebun ni Awi duduk, kalau ada apa-apa yang suspicious, Awi akan cuba cek lah keluar dan cari. Sebab Awi tahu ini tempat Awi. So kalau ada benda-benda macam tu, kita adalah berjiran. So jaga ke tempat kau, Awi tempat Awi macam tu lah kan. So Awi cuba sampaikan mesej macam tu lah. Tapi sebenarnya Awi ni bukan ada apa-apa pun, cuma berbekalkan yang biasa Awi tengok Abah buat. Macam tu lah. Okay guys, kembali kepada cerita kita. Jadi guys, bila dah malam tu, Awi dah rasakan macam tu, Awi pun yakin yang rumah ni memang ada something wrong dekat sini. Dan sampai satu masa tu guys, anak-anak buah Awi ni ada dapat kucing tau. Anak-anak kucing, di mana anak kucing tu ada 4 ekor. Bila dah 4 ekor tu, dia belalah dekat rumah tu. Korang nak tahu, 4 tu mati secara tiba-tiba guys. Tak ada angin, tak ada hujan, mati macam tu je. Di mana orang gaji Awi ni bagi tahu, kata dia, kucing-kucing ni muntah ulat.
Korang boleh, apa maknanya tu? Kucing-kucing tu muntah ulat dan terus mati. Korang rasa apa agak-agak? Kalau korang ada tahu tentang kejadian-kejadian macam ni, bolehlah berkongsi dengan Awi dekat ruang komen. Yang itu yang Awi sampai sekarang tak dapat nak mengertikan kenapa kucing-kucing tu mati dengan macam tu rupanya. Sampai masa tu, ketika kejadian itu, Awi memang tak ada kat rumah tu guys. Awi memang pergi KL. Jadi bila dah dengar cerita macam tu, sebab anak-anak buah Awi ni dah menangis lah, dia sayang sangat dengan kucing tu kan, Awi pun baliklah dekat rumah kakak Awi ni dan cerita baliklah dengan orang gaji Awi ni, apa perkembangan, macam mana. Lepas tu kata orang gaji ni, dia kata, "Kak, memang tak best rumah ni kak." Dia kata, "Iya ke? Okey." Lepas tu bila Awi dah dengar macam tu, Awi pun cubalah memujuk anak buah Awi ni supaya tak begitu sedih dengan pemergian kucing-kucing ni. Awi belilah pula arnab. Awi buatkan satu pagar sebab dia memang ada halaman yang agak bolehlah dikatakan nak letak haiwan-haiwan macam tu. Jadi Awi pun letaklah 2 ekor arnab tu kalau tak silap, letaklah dekat situ. Dan Awi dengan kakak Awi ni buatlah satu macam pagar-pagar lah. Biasalah untuk arnab-arnab tu biar nampak comel. Lepas tu, korang nak tahu di mana arnab tu pun tak panjang umur guys. Dia pun mati juga. Jadi Awi buat sementara ni, Awi pun pujuk anak buah Awi selepas kematian arnab ni. Awi pun pujuklah anak Awi dengan kakak Awi ni kan, memujuk untuk tak membela apa-apa dulu. Mungkin rumah ni ada virus kot, kita orang cakap je macam tu. Dan Awi cuba menjelaskan lah apa arti virus dengan budak-budak ni. So diorang pun okey. Jadi bila mana tak lama kemudian guys, korang nak tahu, ada salah seorang jiran daripada kakak Awi ni, tepatnya sebelah rumah kakak Awi ni, dia ada kenduri tau. Di mana pada malam tu dia orang ni kenduri. Dan di malam dia orang kenduri tu, tengah buat-buat kenduri, anak buah Awi ni, 4 orang ni yang berada di atas rumah, sebab dia orang kan sebelah-sebelah dengan orang yang kenduri ni, tiba-tiba menjerit-jerit dari atas, lari ke bawah, menjerit-jerit minta tolong dengan mak dia. Umi, ada benda. Di mana bila Umi tanyalah, apa benda yang ada kat atas yang korang nampak? Dia kata guys, dia nampak satu makhluk berbulu macam monyet tapi besar gila, dia kata. Lepas tu tak tunggu lagi lah, Umi dengan anak-anaknya terus stay kat bawah aja. Dia pun dah telefon Awi dan Abah Awi. Abah Awi pun masa tu dah sama-sama balik lah dari KL kemari. Dan terus pergi ke rumah Umi. Bila dah pergi ke rumah Umi, kita orang bermalam lah dekat sana. Oh, mungkin monyet kot, beruk kot. Bila kita orang macam Awi tanyalah dengan anak buah Awi, beruk macam mana korang nampak? Tapi dia orang kata lain, monyet tu memang lain, dia kata. Okey. Lepas tu tak lama tu Awi pun keluar dari rumah tu. Malam tu juga Awi berborak lah dengan jiran sebelah. Awi cerita. Lepas tu dia kata, korang boleh ke stay kat rumah ni? Okey ke stay kat rumah ni? Awi cakap, berhubung akak pun dah buka cerita macam tu, nak tanya jugalah rumah ni okey ke? Lepas tu jiran tu kata, tak, rumah ni tak okey. Rumah ni ada benda, dia kata. Itu yang kami heran, macam mana korang boleh duduk kat rumah ni agak lama lah, dah berapa bulan, dah dekat setengah tahun. Lepas tu Awi pun okey, baru Awi faham. Dan untuk pengetahuan korang juga, owner rumah ni adalah seorang yang berbangsa Cina. Pada mula kita orang masuk, owner ni cakap, Awi kalau nak keluar dari rumah tu nak kena bagi notis sebulan sebelum. Tapi disebabkan keadaan macam ni, Awi pun terus cerita salah seorang dengan kawan Awi. Kawan Awi ni ada banyak juga yang berbangsa Cina. Jadi Awi ceritalah dengan dia. Nama dia Sherry. Awi cerita, Sherry, rumah kakak Awi dia macam ni lah. Itu macam mana tu? Lepas tu Sherry menasihatkan dengan Awi, dia kata, you kasih balik, you mesti mau keluar dekat itu rumah. Kenapa? Awi cakap dengan dia, nanti tuan rumah tu kata kena sebulan sebelum baru boleh keluar. Tak ada. You cakap dengan you punya owner, cakap, you punya rumah tak ada bersih lah, dia cakap. Dia nasihatkan Awi macam tu. Maksud dia apa? Rumah dia tu ada kotor tau. Kalau itu macam, kalau Cina cakap lah, dia cakap, you cakap dengan dia, rumah you tak ada bersih, ada kotor di kat sini. You minta uang balik, you terus keluar dari rumah. Boleh, you cakap saja macam tu, dia sudah faham. Oh, Awi ingatlah kata-kata dia. Lepas tu Awi call owner terus. Awi cakap dengan owner, uncle, sorry mau cakap you sikit. Rumah you ni tak ada bersih, ada kotor. Saya tak boleh stay dekat sini tau.
Korang nak tahu tak, uncle tu terus automatik cakap, okay, you bila mau jumpa, you ada sini tak? Okay lah, saya bagi balik you wang, you boleh keluar. Padahal mula-mula nak pindah tu guys, dia memang menegaskan kalau kita keluar. Awi pun heran jugalah kenapa dia ulang 2-3 kali kata-kata tu. Dia macam bagi tahu Awi, kalau keluar duit down payment tu 3+1 tu burn, kira burn. Oh, okey. Tapi bila Awi dah ikut nasihat kawan Awi tu, Awi cerita dengan dia, Awi cakap cara yang macam kawan Awi bagi tahu tadi tu, dia terus automatik dia kata kalau ada dekat sini, okeylah, dia bagi duit tu balik, Awi boleh keluar bila-bila masa. Jadi itulah salah satu juga pengalaman kita orang satu keluarga ni guys. Di mana pengalaman kita orang yang menyewa-nyewa rumah ni sebenarnya ada lagi beberapa, tapi Awi simpan dulu untuk next video Awi. So kalau korang tahu apa-apa makna daripada kejadian-kejadian ini, korang boleh kongsi dengan Awi di ruang komen. Jadi guys, sampai di sini dulu guys. Dah agak panjang sikit video hari ni. Ni Awi balas balik untuk korang semua cerita ni. Semoga dapat mengisi hari korang semua. Dan apa iktibar yang kita boleh ambil, Masya Allah, sebelum kita masuk rumah, nasihat yang boleh Awi berikan lah ya, sebelum kita masuk rumah, ada baiknya kita buat macam doa selamatan, baca-baca, buat panggilan orang kampung, baca-baca, buat pembersihan, betul tak? Sebab kita tak tahu rumah tu apa kejadian yang berlaku sebelum kita masuk kat rumah tu. Serupa juga dengan kejadian Awi, yang Awi nombor 1 tadi tu, kes nombor 1, dia pun menceritakan di mana dia masuk rumah tu, dia memang masuk macam tu je. Tapi ialah Alhamdulillah tidak adalah kejadian-kejadian yang parah. Cuma kesian pada haiwan-haiwan tu lah untuk rumah kakak Awi ni. Jadi yang menjadi korban, yang Awi pun tak tahu sama ada dia menjadi korban daripada makhluk-makhluk tu ataupun dia memang dah sakit kot. Jadi guys, sampai di sini dululah cerita Awi di kali ini. So Awi berharap dapat jumpa lagi guys semua di next video Awi. Please jangan lupa support Awi dengan subscribe, like and share sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan terdekat korang. Dan jumpa lagi di next video Awi guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk korang semua. I love you all. Santuy.